Assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah, hari ini ada lagi cerita yang boleh kita ceritakan. Ini sambungan cerita tips untuk pemula. Tips untuk pemula yang baru mau berjinak-jinak dengan enjin. Ini masih lagi enjin Avanza 3SZ. Oke. Sekarang saya mau ceritakan komponen yang penting di bahagian blok. Kalau model macam kereta lain nih, Proton, benda tu ndak ada. Kalau 3SZ, K3 dia ada. Ataupun enjin diesel, dia ada. Kalau petrol dia jarang ada. Nih, oke. Ini main bearing. Di belakang main bearing nih dia ada satu benda kecil, control valve. Benda tu fungsinya untuk menembak minyak ke piston nih. Untuk dia kasih basah bagian piston nih supaya pin piston nih dengan ring minyak nih dia dapat minyak lah. Oke. Dia tuh di belakang main bearing nih. Ini dia. Ini main bearing. Dia di dalam sini. Nih, dia di dalam sini. Jatuh. Oke. Dia sangat kecil. Oke, dia ada 4 biji. Dia keseluruhannya dia ada 4 biji. Dia satu, main bearing paling belakang nih. 1, 2, 3, 4. Oke, main bearing paling depan nih dia tiada. Sebab dia hanya ada 4 biji, sebab ada 4 piston. Oke, masa kita cuci benda nih, pastikan dia jangan hilang. Masa kita cuci enjin nih, pastikan dia jangan hilang. Sebab saya pernah jumpa orang sudah pernah buat general overhaul, lepas tu benda ni hilang. Sebab kalau enjin bertahun-tahun kan, mungkin pemilik tu kurang jaga enjin, bagian blok ni dia hangus, minyak hangus. Jadi kadang-kadang kita tidak nampak nih, dia tertutup oleh minyak yang hangus, dia hitam. Jadi kita tidak boleh bezakan benda ni ada sebenarnya di sini. Jadi mungkin orang tu dia tembak benda ni terlempar hilang. Oke. Pertama, jaga benda ni jangan hilang. Oke, kedua lagi, masa cuci kita wajib buat pemeriksaan pada control valve nih. Ini orang kampung panggil sumpit-sumpit dia jugalah. Tapi kalau kami benda ada spring, ada bearing, lepas tu dia laluan minyak perlu satu tekanan yang kuat baru dia boleh mengeluarkan minyak, itu kami panggil control valve lah kan. Sebab dia menahan tekanan minyak. Oke, masa cuci nih pastikan nih keempat control valve nih berfungsi. Sebab di dalam nih dia ada spring dengan bearing. Oke, kita pastikan dia jangan jam. Nih kalau kita tolak nih bearing, dia akan keluar balik tuh. Sebab ada spring di dalam. Pastikan jangan jam, lepas tu pastikan bersih. Oke. Kenapa wajib buat pemeriksaan di sini? Oke, dia benda ni dia boleh control valve ni dia ada 2 jenis kerosakan. Satu, biasanya dia rosak, dia jam, tidak boleh limpas minyak, tidak boleh mengeluarkan minyak, dia sentiasa tertutup. Kedua lagi, dia rosak, dia jam dalam keadaan sentiasa terbuka. Bearing tu dia jam dalam keadaan sentiasa terbuka. Biasanya begitulah kerosakan untuk valve nih. Oke, sekarang kita cerita dulu kalau dia jam tidak boleh mengeluarkan minyak. Oke, kalau dia jam, bearing ni jam di dalam, kalau kita tekan pun dia tidak mau masuk. Maksudnya ada kotoran di dalam lah, minyak yang hangus tuh, ada kotoran, dia tersangkut di dalam, jadi
bearing ini tidak boleh bergerak. Kalau kita tiup pun di sini dia tidak boleh limpas angin. Dia punya kesan kepada pin piston. Nah, sebab dia ini kan di bawah, kedudukannya begini, dia mau siram bahagian dalam nih, dia tembak pergi dalam. Itulah dia letakkan bearing dengan spring, sebab dia mau satu tekanan. Bila tekanan itu cukup, baru dia boleh menyembur, dia boleh tembak nih minyak ke bagian piston nih. Jadi kalau dia jam, kesannya di sini benda ni akan rosak, pin piston ni akan rosak, piston ni akan jam lah, tidak dapat minyak kan. Dia jam, dia keras. Kalau dia keras, dia punya simptom engine bunyi kasar lah. Kalau pin piston ni jam, hidup masih boleh hidup, sebab kekuatan engine tu kan dia sangat kuat untuk pusing nih, tapi dia akan menghasilkan bunyi. Dia mau ringan begini, kalau dia keras dia akan bunyi. Oke, itu kalau dia jam tidak mengeluarkan minyak. Sekarang kalau dia, kita ceritakan pula kalau dia jam dalam keadaan sentiasa mengeluarkan minyak. Kalau dia jam sentiasa mengeluarkan minyak, kerosakan tu akan berlaku pada dua bahagian. Satu, pin piston juga. Pin piston ni rosak juga, jam. Kedua lagi, main bearing. Main bearing ni dia akan jam, dia akan calar. Main bearing ni akan rusak, dia akan calar. Lama kelamaan calar, lama-lama kasarlah bunyi, bearing tu sudah rosak kan. Kalau berterusan lagi, engine boleh jam. Oke, kalau benda ni sentiasa mengeluarkan minyak, dia akan sentiasa menghilangkan tekanan minyak. Minyak engine tu akan hilang tekanan. Oke, kalau kita perhatikan nih, dia ada bilik. Dia ada bilik ruangan untuk menyimpan minyak. Ni main bearing. Main bearing ni akan tutup dia. Main bearing ni akan tutup. Kalau kita perhatikan di belakang ni, dia ada bekas. Maksudnya di sini nih, yang hitam ni bekas minyak. Oke, dia akan menyimpan tekanan minyak di sini sampai satu tahap. Bila sudah minyak banyak berkumpul di sini, bearing tu kalah ataupun dia termasuk, baru dia boleh lepaskan minyak ke atas. Begitulah dia punya proses berulang-ulang. Jadi kalau dia jam dalam keadaan sentiasa terbuka, di sini dia hilang tekanan. Minyak datang, dia terus keluar. Minyak datang, dia terus keluar. Jadi minyak yang keluar pun tu dia bukan minyak yang kuat. Jadi mungkin dia tumpah mengalir saja. Dia keluar di sini mengalir turun. Jadi pin bearing tu tidak dapat minyak sebab dia jauh di atas kan, mau siram tekanan tu hilang. Konsep minyak engine ni, cara minyak engine bekerja ni, dia perlukan satu tekanan. Dia tidak mau ada kebocoran. Untuk tekanan yang kuat dari oil pump ni kan, oil pump ni kuat. Lepas tu dia simpan tekanan tu menggunakan control valve. Di sini ada lagi satu control valve. Dia ada spring, dia ada valve. Kalau tekanan tu sudah terlebih kuat, mungkin dalam keadaan kita tekan minyak rem yang tinggi tu, RPM 3, RPM 4 begitu kan, valve ni dia kalah, dia terus kasih balik tu minyak. Jadi ada satu bahagian yang kontrol tekanan minyak. Jadi sistem minyak ni dia tidak mau ada kebocoran di mana-mana. Sistem minyak engine bermula daripada blok sampai ke cylinder head. Sebab kalau ada satu bahagian yang hilang, boleh hilang tekanan minyak, minyak tu tidak kuat, tekanan tidak kuat, dia banyaklah boleh rosak. Minyak tidak akan sampai sepenuhnya ke bahagian cylinder head. Di cylinder head tu dia ada BBT. BBT tu dia tidak dapat minyak yang secukupnya. Timing chain, tensioner tu dia tidak dapat minyak secukupnya. Dia banyak kesannya kalau berlaku kebocoran tekanan minyak engine. Jadi masa cuci ni untuk 3SZ dengan K3, perhatikan nih, benda ni ada. Cek satu-satu. Di sini pun dia ada. Nih.
Sini pun dia ada nih. Dia ada 4 biji. Ini dia jam tidak mau keluar. Nih. Oke, ini. Cek, perhatikan semuanya berfungsi. Oke, jangan asal cuci. Dia 1, 2, 3, 4. Oke, semoga apa yang saya coba kongsikan nih dapat membantulah untuk pemula. Assalamualaikum.